para asatizah yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Seterusnya tuan imam, tambilan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa taala berikan dapat sama-sama kita meneruskan ibadah pada hari yang ke-28 daripada bulan Ramadan Al-Mubarak. Moga-moga 28 hari yang telah Allah berikan kepada kita ruang dan peluang untuk kita mengecapi nikmat Ramadan, untuk kita menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk sama-sama kita memuhasabah diri kita dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah dapat kita lalui dengan baik. Dan moga-moga berbaki 2 hari sahaja lagi ataupun sehari sahaja lagi, kita pun tak tahu. Ustaz Nafi tak cerita semalam kan, anak bulan nampak tak nampak. Jadi tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah kan, berbaki sehari maupun 2 hari lagi, moga-moga sehari ataupun 2 hari ini mempunyai nilai yang sangat besar buat diri kita, untuk sama-sama kita gunakan ruang dan peluang ini untuk pulun sehabis baik ibadat-ibadat, untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah, nak cerita apa pagi ni tuan-tuan? Nak cerita tentang Ramadan penuh dah saya rasa. Daripada awal Ramadan sampai ke hari ni semua kuliah cerita kan, berkisar tentang Ramadan. Bila sebut tentang pengisian Ramadan, tuan-tuan dah banyak dah mengambil manfaat daripada kan para asatizah kita berkaitan dengan Ramadan. Namun insya-Allah pada pagi ini sedikit perkongsian daripada saya tuan-tuan tentang adab-adab dalam kita hendak meraihkan Aidilfitri, dan juga adab-adab dalam kita hendak ziarah menziarahi yang ingin saya kongsikan bersama pada pagi ini. Tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, sudah semestinya bila kita menyambut hari raya Aidilfitri, di antara perkara-perkara yang sering kita lakukan iaitu ziarah menziarahi. Kita akan ziarah menziarahi, dan rumah kita juga akan menjadi kunjungan sanak saudara, jiran, tetangga dan sahabat handai kita. Maka tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala, bila kita sebut tentang ziarah menziarahi ini, meraihkan tetamu, meraihkan jiran tetangga, meraihkan sanak saudara, sahabat handai yang datang ke rumah, ianya merupakan suatu perkara yang sangat-sangat dituntut oleh agama kita, oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sendiri menyatakan dalam sebuah hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaif." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia memuliakan tetamunya. Ataupun dalam hadis yang lain disebut memuliakan jirannya. Kalau yang datang tu jiran, dalam hadis yang lain disebut tetamu yang lebih luas. Kadang-kadang tetamu itu bukan jiran kita kan, tapi orang yang lebih jauh. Jiran ni lain tuan-tuan. Kalau kita bahas bab jiran, jiran yang datang ke rumah kita, kadang-kadang jiran sebelah rumah tak pernah masuk rumah kita tuan-tuan. 365 hari tak pernah masuk rumah kita. 1 hari je dia masuk rumah kita. Waktu bila? Marhaban raya. Tu je lah dia masuk rumah kita. Dia masuk rumah kita setahun sekali je tuan-tuan. Masya Allah kan. Tu jiran kadang-kadang. Sebab itu ada perkara kadang-kadang Nabi kata, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, muliakan jiran dia. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetamu dia. Kalau kita bahas bab jiran kan, Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin telah memperbahaskan panjang lebar tentang adab-adab jiran.
adab-adab jiran, hak-hak jiran, tuan-tuan dan sebagainya. Di antaranya disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, bila disebut tentang jiran tu, jiran, kita kena faham terlebih dahulu jiran. Jiran itu yang hampir dengan kita, yang dekat dengan rumah kita, yang mana disebut oleh Imam Az-Zuhri, iaitu 40 depan, 40 belakang, 40 kanan, 40 kiri. Kalau kita tambah 40 atas, 40 bawah. Kalau duduk apartmen ke, tuan-tuan, kondo dan sebagainya, maka dia tambahlah atas bawah, barat daya, timur laut, kan, tenggara, semua dia kena tambah. Maksudnya kalau flat tu semua, itu dinamakan jiran dia, tuan-tuan. Maka jiran itu ada hak-hak yang perlu dia tunaikan. Termasuk antara hak-hak jiran, ziarah. Kita ziarah, tuan-tuan. Tadi saya sebut tadi, itu yang pertama. Yang kedua, dalam hadis tadi Nabi sebut apa? Hendaklah kita memuliakan tetamu. Tetamu juga merupakan di antara, kan, disuruh oleh Nabi SAW untuk kita muliakan. Dan kalau kita lihat kepada konteks hadis ini, tuan-tuan, Nabi SAW mengaitkan soal memuliakan jiran dan tetamu ini dengan soal iman kepada Allah dan hari akhirat. Nabi kata apa? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan jiran ataupun tetamu dia. Maksudnya memuliakan jiran, memuliakan tetamu ini merupakan salah satu sudut daripada keimanan kita kepada Allah dan hari akhirat. Nak ceritanya penting, bukan biasa-biasa je, tuan-tuan, sampai dikaitkan dengan soal iman. Soal iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan soal iman kita kepada hari akhirat. Sebab jiran ini juga, tuan-tuan, dia ada hak-hak yang perlu kita tunaikan. Tetamu itu juga ada hak-hak yang perlu kita tunaikan. Sekiranya kita tidak menunaikan hak-hak ini dan kita tidak memuliakan mereka ini dengan sepatutnya, tidak menunaikan hak mereka, bimbang-bimbang mungkin iman kita akan berkurang. Ataupun, tuan-tuan, bila disebut tentang berkaitan dengan hari akhirat, boleh jadi, tuan-tuan, ada hak yang kita tidak tunaikan, maka kita tidak dapat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, kerana tidak menunaikan hak jiran ataupun tidak menunaikan hak tetamu kita. Boleh jadi, tuan-tuan. Sebab itu besar bila kita baca sesebuah hadis yang berkaitan man kana yu'minu billah, apa yang, kan, beriman kepada Allah dan hari akhirat, dikaitkan dengan iman dan amal tersebut, maka amal tersebut hendaklah dipandang besar oleh kita. Hendaklah kita bersungguh-sungguh menjaga amal tersebut. Malah Nabi sebut tentang perkataan fal yukrim. Nabi kata apa? Fal yukrim, muliakan. Kan, kalimah mulia, tuan-tuan. Fal yukrim, ikram. Ini merupakan satu kalimah yang juga kita perlu ambil perhatian. Apa yang dikatakan memuliakan jiran tetangga, apa yang dikatakan memuliakan tetamu, ini juga satu perkara yang perlu sama-sama kita pelajari, yang perlu sama-sama kita fahami dengan baik, tuan-tuan. Ini perkara yang pertama sekali secara asas, kan? Bila mana ziarah menziarahi ini, kita kena tahu hak-hak, kan? Supaya kita mendapat pahala, tuan-tuan, mendapat pahala. Itu yang pertama, tuan-tuan, daripada hadis tadi. Tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah, bila kita sebut tentang ziarah menziarahi, kan, dalam kita ziarah menziarahi ini, bila kita ziarah pada hari raya ni, tuan-tuan, ada ucapan-ucapan yang secara khusus telah menjadi, kita katakan, amalan masyarakat kita. Apa antara ucapan-ucapan dalam ziarah hari raya Aidilfitri yang telah menjadi amalan masyarakat kita? Pertama, minta maaf. Minta maaf. Betul tak, tuan-tuan? Minta maaf. Walaupun kita mengetahui bahawa minta maaf ni tak perlu tunggu hari raya. Bila-bila boleh minta maaf, tuan-tuan. Bila-bila boleh minta maaf. Tetapi menjadi adat masyarakat kita, bila sambut Aidilfitri, maka mereka saling bermaaf-maafan. Mereka
saling berkunjung akan menyatakan kesalahan. Ketika itu ngaku kesalahan, kan, minta maaf zahir batin, salah silap, terlanjur bahasa, kata, bicara, kan, apa lagi, termakan, terminum, minta halal dan sebagainya, ada hak-hak yang tak tertunai, kita minta maaf. Walaupun saya sebut tadi, memaafkan ini satu perkara yang sepatutnya kita buat bila-bila masa, kan, bila kita ada salah, bersegera, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, kan, kita disuruh untuk bersegera meminta maaf. Tapi ada orang kita ni, dia suka kumpul, nanti bila raya, nanti tuan-tuan, waktu itulah sujud sembah, kan, sujud sembah tuan-tuan, dalam bahasanya maksudnya kita duduk depan orang yang lebih tua daripada kita, kita bersalaman, kita berminta maaf, kita berciuman, kita berpelukan. Itu pertama. Yang kedua, di antara perkara yang kita buat ketika mana ucapan hari raya, kita akan sebut taqabbalallahu minna wa minkum, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terima daripada kita dan daripada mereka. Kan, apa yang Allah terima? Amal soleh lah. Amal soleh sepanjang Ramadan. Kalau kita lihat lagi ucapan yang ketiga, kalau yang mahir besar, dia akan sebut kullu amin wa antum bil khair. Itu akan ada dekat kad raya, selalu ada tulis, tuan-tuan. Sekarang ni orang dah terbuka, orang Malaysia pun dia guna perkataan kullu am wa antum bil khair. Jadi Arab dah, tuan-tuan. Kalau tambah lagi minal aidin wal faizin, kan, apa maksudnya minal aidin? Semoga kita ni menjadi orang yang aid, kembali, kan, kembali kepada apa? Kembali kepada fitrah. Faizin, dan juga menjadi orang yang berjaya. Berjaya dengan apa? Berjaya dengan ibadat-ibadat Ramadan yang kita buat, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah, ucapan-ucapan seperti ini juga merupakan satu ucapan yang ulama-ulama kita dulu lagi dah bahas panjang lebar, merupakan ucapan-ucapan yang sangat baik, mustahab, harus. Tak ada ulama kata itu ucapan yang haram. Malah ulama kata apa? Itu juga termasuk dalam kalimatun thayyibah sadaqah. Kata-kata yang baik itu membawa pahala sedekah. Kenapa saya nak sebut juga perkara ini pada pagi ini dalam adab ziarah? Kerana hari ini tersebar juga, tuan-tuan, pandangan-pandangan orang yang mengatakan, kan, sepatutnya hari raya ini bukan hari untuk bermaaf-maafan. Dia kata apa? Tidak ada dalil Nabi menyebut ataupun Nabi melaksanakan perbuatan bermaaf-maafan pada hari raya. Sebab hari raya ini bukan untuk bermaaf-maafan. Ni kalau tuan-tuan zaman sekarang ni kan ada tersebar WhatsApp macam-macam. Malam tadi pun saya dapat panjang, saya kata, apa benda lah soalan macam ini, orang nak minta maaf pun jadi bahas. Dia kata apa? Kan, tidak ada dalil, kan, Nabi SAW kan bermaaf-maafan pada hari raya. Saya rasa tuan-tuan pun mungkin ada dapat WhatsApp seperti itu, ada dapat artikel. Rajin pula tu nak karang panjang lebar, dalil. Dia kata tak ada dalil yang Nabi SAW pergi menziarahi pada hari raya mengucapkan kalimah maaf-maafan. Malah perkataan minal aidin wal faizin pun tak ada. Jadi dia kata kita kembali kepada sunnah, kembali kepada sunnah, kembali kepada hadis, kan, yang ada apa? Kalimah taqabbalallahu minna wa minkum. Itu mungkin yang ada. Kalau ada budaya Arab, dia sebut kullu am wa antum mir. Itu pun tak ada. Jadi dia bahas panjang lebar sampai kesimpulan mempengaruhi orang supaya apa? Tak payah bermaaf-maafan pada hari raya. Saya kata tak ada kerja. Ini orang-orang yang kadang-kadang nak tunjuk rajin, nak tunjuk pandai, tapi bodoh, kan, tuan-tuan? Sebab kita kena memahami dalil, kita kena memahami nas secara betul. Hadis-hadis Nabi itu dalil, tetapi dalam kaedah fiqh dia kena faham istidlal. Dalil satu perkara, istidlal satu perkara lain. Dalil ni bahan mentah, tetapi daripada dalil ini macam mana nak keluarkan istidlal, nak keluarkan dalil, itu satu perkara yang lain. Walaupun kita kata tidak ada dalil secara khusus, tetapi dalil-dalil secara umum banyak. Contoh Nabi kata apa? Kalimatun thayyibah sedekah. Kata-kata yang baik itu, kan, satu sedekah membawa pahala. Jadi meminta maaf tu kata-kata yang baik ke tak baik? Baik.
Jadi itu juga boleh mendatangkan manfaat, boleh mendatangkan pahala. Nanti ada pula yang berhujah, dia kata tak boleh sebab kamu mengkhususkan minta maaf hanya pada hari raya. Pagi raya kamu khususkan untuk minta maaf. Kita kata, tuan-tuan, tidak menjadi masalah dalam Islam walaupun Nabi tak buat secara khusus, kita mengkhususkan. Walaupun Nabi tak menyuruh kita secara khusus. Contoh, kita mengkhususkan pagi raya untuk bermaaf-maafan. Nabi tak buat pagi raya mungkin bermaaf-maafan, tak ada dalil dia kata. Kita pula mengkhususkan ketika ziarah pada hari raya minta maaf. Adakah salah? Tak salah. Mengkhususkan sesuatu perkara yang baik, maka dia kena melihat kepada keadaan-keadaan tertentu. Adakah benda ini boleh jatuh hukum haram, perlu ditegah, perlu dielakkan, ataupun boleh diamalkan? Tak ada masalah, tuan-tuan. Malam tadi pun ada orang tanya saya, Ustaz, boleh ke kita mengkhususkan sesuatu amalan tertentu yang sedangkan Nabi tak buat? Macam kita bahaslah bab sebelum ni, baca Yasin malam Jumaat, kita khususkan pada hari Jumaat, salah ke? Kan? Jadi orang-orang macam ni dibahas, tuan-tuan, panjang lebar dalam WhatsApp, mempengaruhi. Maka kita katakan tak ada masalah. Banyak lagi perkara yang ulama'-ulama' kita mengkhususkan perkara yang Nabi tak buat. Zaman Nabi pun banyak lagi amalan yang dibuat oleh para sahabat yang Nabi tak khususkan, tapi sahabat khususkan. Contoh, Bilal bin Rabah melaksanakan solat sunat wuduk 2 rakaat, Nabi tak khusus, Nabi tak buat. Nabi tak menyatakan, tapi Bilal bin Rabah buat. Tak ada masalah. Itu contoh. Contoh lagi, kan, kita merujuk kepada kitab Sahih Bukhari. Kitab yang paling sahih dikatakan, tuan-tuan, Sahih Bukhari. Tapi Imam Bukhari membuat satu bid'ah ketika mana menulis kitab Sahih Bukhari. Apa bid'ah yang dibuat oleh Imam Bukhari? Semayang sunat 2 rakaat sebelum dia menulis hadis. Bayangkan, kalau kita bahas bab bid'ah, kita kata Nabi tak khusus, kita tak boleh buat. Sedangkan Imam Al-Bukhari, ketika mana dia nak menulis hadis, dia akan solat sunat 2 rakaat. Mana ada, tuan-tuan, nas yang mengatakan perlu solat sunat 2 rakaat sebelum menulis hadis? Tapi itu amalan khusus yang dibuat oleh Imam Al-Bukhari. Adakah kita kata Imam Bukhari salah, sedangkan kita menggunakan hadis dia, sedangkan ketika dia menulis hadis itu, dia dah buat satu perkara bid'ah, dan tuan-tuan, dia telah membuat satu perkara mengada-adakan yang benda Nabi tak buat. Tak ada masalah. Kalau kita katakan kita mengkhususkan sesuatu perkara yang Nabi tak buat, ulama buat, kita baca Hizib Nawawi, kita baca Maksurat, kita baca Hizib Bahar, itu semua Nabi tak buat. Tapi ulama-ulama dikumpul jadi satu wirid. Wirid ini diamalkan secara khusus oleh ulama-ulama tersebut. Ada tak ulama dulu bahaskan, oh ni tak boleh amal, sebab apa? Sebab Nabi tak buat macam ni. Kan? Tak ada. Tiba-tiba datang orang kita, dia kata tak boleh bermaaf-maafan sebab Nabi tak buat. Patutnya raya ni bukan untuk bermaaf-maafan. Maaf ni sepanjang tahun. Tu kadang-kadang cara istidlal kepada nas tak tepat, tuan-tuan. Kenapa budaya orang Melayu kita ni lebih suka untuk bermaaf-maafan pagi raya? Ada waktu-waktu tertentu. Waktu lain kadang-kadang dia minta maaf, dia tak berani. Tapi waktu pagi raya dia minta maaf. Itulah hikmah, tuan-tuan. Hikmah kita dah beribadat sepanjang sebulan Ramadan. Dan orang kita ni macam kita lah, kita nak minta maaf, kita tengok mood orang. Kan? Mood orang tu tengah tak baik, kita minta maaf. Kan, kena halau, tuan-tuan. Dia tak nak maafkan. Tapi bila raya ni, hati jadi sabar, hati jadi tenang. Baru lepas ibadat sepanjang sebulan Ramadan, hati kita bergembira, hati kita mudah untuk memaafkan. Sebab tu adat orang Melayu ni jangan mudah kita tentang. Adat orang Melayu jangan mudah kita salahkan. Sebab ulama-ulama Nusantara, ulama-ulama Melayu, bila dia buat suatu perkara, ada sandaran, ada sebab, mempelajari budaya dan adat setempat. Sedangkan kita mengaji kaedah fiqh, al-adatul muhakkamah, adat setempat itu pun boleh menjadi hukum. Ini kita semua sibuk kita nak tentang. Minta maaf pagi raya pun tak boleh. Jadi satu masalah. Jadi habis ziarah nak cerita apa? Ziarah nak cerita kuih semprit, kuih tak gulung, tu tak boleh nak minta maaf. Pelik. Tuan-tuan, itulah keistimewaan raya. Tuan-tuan, kita pergi ziarah rumah orang, kita cerita tentang kesalahan kita, orang tu akan
secara automatik kita katakan berlapang dada untuk memaafkan. Maksudnya itu waktu yang terbaik. Kalau kita belajar psikologi pun, bila kita nak minta maaf dengan orang, kena tahu orang tu macam mana. Ketika dia marah, jangan kita pergi, tuan-tuan. Kalau kita pergi, confirm tak dapat maaf. Jadi itulah masa-masa yang terbaik bagi kita meminta maaf. Apa pun dosa yang kita buat, insya-Allah orang tu akan berlapang dada untuk memaafkan kita. Itu di antara adab ketika mana kita ziarah. Kita membawa kata-kata yang baik, kita membawa hajat-hajat yang baik, dan kita berikan ucapan-ucapan yang baik. Dan ucapan-ucapan ini tidak perlu diperbahaskan. Yang penting selagi mana ucapan itu termasuk dalam perkataan kalimatun thayyibah, maka itu merupakan perkara yang baik yang boleh kita ucapkan. Ucapkanlah tuan-tuan, sama ada nak meminta maaf ataupun kita nak saling doa mendoakan. Dan saling doa mendoakan ini satu perkara yang sangat dituntut. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima amalan daripada kita dan daripada kamu. Ini saling doa mendoakan setiap kali kita datang. Tu tuan-tuan. Yang ketiga tuan-tuan, dalam kita menyambut Hari Raya Aidilfitri, selalunya kan adat orang Melayu kita ni iaitu marhaban. Marhaban. Ni ada ziarah Hari Raya kan, marhaban, kunjungan. Orang tanya juga, mana dalilnya kadang-kadang ziarah marhaban-marhaban ni kan? Tak dibuat orang kan? Mana dalil hadisnya? Nabi tak buat. Kenapa kita buat marhaban? Lepas tu selawat-selawat pula tu kan? Tuan-tuan, ini pun jadi perbahasan. Saya pun tak faham kenapa ada orang yang rajin membahaskan bab-bab ni. Dia tidak melihat nas itu secara umum kan? Dia tak lihat kebaikan tu secara umum. Ini perkara-perkara yang timbul dalam masyarakat kita pada hari ini, sehingga kan ada orang boikot marhaban. Ada zaman sekarang ni tuan-tuan. Sebab itulah datang cerdik pandai yang tak berapa nak cerdik, jadi-jadian. Jadi bab ni akhirnya orang tinggalkan marhaban. Sedangkan marhaban itu di antara perkara yang baik. Kenapa saya kata perkara yang baik? Sebab itu adat orang Melayu yang dibuat oleh ulama dulu. Sebab dia melihat kepada keistimewaan marhaban tu sendiri. Tuan-tuan, kita buat marhaban, kita nak pergi raya. Contohlah satu lorong tu ada 10 rumah, 20 rumah. Tuan-tuan nak pergi raya sendiri, seorang-seorang pergi kan, 20 rumah. Berapa masa tuan-tuan ambil? Berapa hari tuan-tuan ambil? Tak habis. Tapi kita ambil peluang marhaban. Satu rumah 5 minit, 5 minit, 5 minit, 5 minit. Selesai. Kita nak ambil dapat pahala, nak mendapatkan pahala yang paling banyak, iaitu kita dengan banyak kita ziarah, kita dapat masuk semua rumah orang. Memperbanyakkan ziarah. Kemudian dalam marhaban kita berselawat, kalimatun thayyibah yang sangat dituntut. Itu kan barakah, selawat dalam rumah kita kan, rumah yang dipenuhi dengan selawat kepada Nabi. Kemudian kita buat apa dalam ziarah? Kita baca doa, kita berikan ucapan minta maaf wakil kepada rombongan dan juga tuan rumah. Bukankah itu perkara-perkara yang baik yang ulama-ulama kita dulu lihat benda yang baik, dibuat, diteruskan. Tapi orang hari ni bahas lagi kan, apa dalilnya, apa nasnya. Dah saya pun tak nak buat marhaban dah. Dia kata tak ada, Nabi tak buat macam ni kan. Ini pun tuan-tuan perkara-perkara yang perlu kita faham kembali kan. Kita tak perlu bahas dengan nas dan dalil, sebab hukum ni dia bukan bergantung kepada dalil. Bukan bergantung kepada dalil je tuan-tuan. Ada banyak perkara dalam Islam ni yang tak ada hadis, yang tak ada ayat Quran pun tuan-tuan. Hukum-hukum dalam Islam ni kita bahas satu persatu, yang tak ada hukum dalam Islam. Kalau kita mengaji, contoh yang pernah saya sebut tuan-tuan, contoh tuan-tuan, kalau kita mengaji bab haid, bab tentang darah wanita, bab tentang istihadah, mana banyak dalil hadis? Tak ada. Kalau kita mengaji bab haid ni, kebanyakan semua mungkin ijtihad para ulama. Hampir 90% dalam bab haid, semua itu ada ijtihad para ulama. Boleh kita katakan mana dalil? Memang tak jumpa dalil. Orang perempuan paling banyak haid 15 hari. Mana dalil mengatakan Nabi menyatakan 15 hari paling banyak haid? Tak ada dalil. Carilah dalil Al-Quran, cari hadis. Tak jumpa tuan-tuan. Memang tak jumpa. Habis kalau tak jumpa, macam mana? Tak ada dalil.
Jadi benda tu bukan pada dalil, tapi pada ijtihad para ulama yang buat kajian. Imam Syafi'i yang mengkaji. Jadi kita kena faham macam tu. Bukan semua nak kena Al-Quran, semua nak hadis. Tak semestinya. Islam ini dalam mengeluarkan satu hukum, Islam tu sangat luas kaedah-kaedah dia. Jadi sebab itu bila kita sebut marhaban, jangan kita Nabi tak buat, ini bid'ah, benda-benda macam ni tinggalkan. Cumanya bila kita menziarahi waktu hari raya, bila kita sebut tentang marhaban, ada benda-benda teknikal yang perlu kita perbaiki. Itu teknikal lain. Apa benda teknikal yang perlu kita perbarui? Jangan sampai tinggal waktu isyak berjemaah, lepas maghrib tunggu marhaban, nanti nak isyak kat mana? Kan? Isyak balik rumah seorang-seorang nanti. Itu tak boleh. Sebab tuntutan kepada solat isyak berjemaah itu sangat dituntut. Jadi itu mungkin teknikal. Jangan salahkan marhaban, salahkan penganjur, salahkan organisasi yang melaksanakan, organizer yang buat benda tu. Dia yang salah teknikal. Sampai kan kadang-kadang orang dia kata, oh marhaban ni bid'ah, no, tinggal solat isyak dan sebagainya. Orang lain pula bahas, dia kata tempat kami tak ada masalah, tempat kamu yang ada masalah. Siapa suruh buat marhaban tinggal solat isyak? Kita betulkan benda macam tu. Kalau orang kata dengan marhaban ni tak bagus, sebab apa? Nanti membazir makanan. Kita susun balik. Satu lorong, satu rumah je makan, yang lain masuk je, ambil berkat, baca doa, salam. Itu memerlukan teknikal, bukan menyalahkan marhaban. Ni cara kita memikir, tuan-tuan. Kita berbahas, memperelokkan adat-adat dengan perkara-perkara yang baik. Maka buat, teruskan, tak ada masalah. Perkara-perkara yang digalakkan, mustahab, malah saya kata benda yang boleh katakan sunat untuk kita amalkan, sebab terisi dalam perkara-perkara tersebut, perkara-perkara yang fadilat yang besar yang disuruh oleh Nabi SAW. Ini di antara ketika mana kita ziarah menziarahi. Dan di antara adab-adab lain, tuan-tuan, ketika kita ziarah menziarahi dan sebagainya ni, iaitu ziarahlah yang lebih hampir dengan kita. Sebab orang yang hampir-hampir dengan kita ni, dia mempunyai hak yang lebih banyak, tuan-tuan. Orang yang lebih banyak hak dengan kita. Jadi sebab itu yang hampir ni kita kena raikan, ziarah. Jangan pergi rumah jauh-jauh, jiran sebelah tak datang, kan? Jiran sebelah lorong tak datang, pergi jauh sana, tuan-tuan. Masya-Allah. Habis yang jiran sebelah ni bila 1 Zulkaidah nanti baru dia ziarah. Dah habis Syawal, 1 Zulkaidah baru dia ziarah, tuan-tuan. Masya-Allah. Jadi kita susun perkara-perkara itu. Itu di antara perkara asas, tuan-tuan, dalam kita menziarahi. Dan saya nak bagi tahu juga, tuan-tuan, dalam kita menziarahi ni di pagi raya nanti ataupun sepanjang Syawal dan sebagainya, di antara perkara yang perlu kita ingat iaitu hukum hakam syar'i. Menjaga perkara-perkara batasan-batasan syarak. Batasan syarak ni yang sekarang ni orang share ialah bersalaman. Itu perkara yang dah diulang banyak kali ya. Diulang banyak kali. Lain daripada itu juga, tuan-tuan, yang saya nak bagi tahu, selain daripada bersalaman, siapa yang boleh, siapa yang tak boleh, kan? Itu yang kita dah pelajari, kan? Yang mana bukan mahram kita dan sebagainya. Tu saya rasa tuan-tuan pun dah maklum. Kalau tak maklum juga, tuan-tuan pergilah cari kat Facebook yang diorang share-share selalu. Organisasi apa, carta mahram belah mak kita, belah bapak kita, kan? Siapa yang boleh salam, tak boleh salam, pakcik mendatang, makcik mendatang ke, sepupu sepapat boleh salam, tak boleh salam. Itu semua telah diperjelaskan. Di antara adab yang lain selain daripada bersalaman, adab berpakaian. Adab berpakaian. Ini kita kena tahu, kan? Jangan nak pergi ziarah tok guru, kan? Ataupun kita nak ziarah orang yang baik-baik, orang yang alim-alim, tapi pakaian tidak menjaga, tak menjaga adab. Kena jaga adab. Sebab orang nak raya ni, kan, nanti dia hilang ingatan, tuan-tuan. Dia dah jadi orang kata bila nak raya ni je sebab raya tu macam-macam fashion keluar, kan? Blingnya, Vogue, tuan-tuan, macam-macam fashion, macam-macam gaya. Kita kena, fashion dan gaya tu tak ada masalah, tapi tolong meraihkan adab-adab, tuan-tuan rumah. Kita pergi rumah orang tu, kita tahu orang tu macam mana dengan pakaian kita, masalah.
Sebab pakaian-pakaian yang ada, yang berada di pasaran hari ini, banyak pakaian-pakaian yang tak patuh syariah. Banyak pakaian-pakaian yang tak patuh syariah. Hatta hari ini pun kalau orang perempuan yang suka berjubah, jubahnya pun tak patuh syariah. Sebab jubahnya itu fashion, trend. Jubah yang kata jubah, tulis kat kedai jubah kan, fashion muslimah. Tapi beli kain fashion baju jubah tu melekat-lekat kan, sendat juga tuan-tuan, makin nampak macam ikan duyung kan, potongan dia pening kepala kan, pakai jubah tapi Masya Allah, bukan Masya Allah, Astagfirullah. Salah guna kalimah. Salah guna kalimah. Itu masalah. Kita tengok Masya Allah, Masya Allah, salah tu. Patutnya Astagfirullah kan. Kita ni ada benda macam ni kena jaga kan? Kita pergi rumah orang, pakaian biarlah kan, memberi ketenangan kepada tetamu, kepada tuan rumah dan kepada tamu itu sendiri. Ni perkara-perkara yang perlu kita fahami tuan-tuan, ketika mana kita mengunjung, ziarahi. Dan elakkan dalam kita menziarahi ini juga tuan-tuan, ada perkara-perkara yang perlu kita elakkan. Di antaranya membincang, bercakap benda-benda yang tak sepatutnya kan? Bertanya benda-benda yang tak sepatutnya, elakkan. Itu tuan-tuan kena fikirlah, apa benda-benda yang sensitif tuan rumah tu. Maka jangan kita tanya yang boleh mengecilkan hati dia. Baik-baik kita nak minta maaf, kita nak berlapang dada, tiba-tiba kita balik dalam keadaan kita mengecilkan hati tuan rumah dengan soalan-soalan yang tidak sepatutnya. Jadi waktu raya bincang pasal raya je lah kan? Itu yang lebih baik. Maafkan, cerita yang baik-baik tuan-tuan, cerita yang boleh mengeratkan silaturahim. Ini juga perkara-perkara kan, adab dalam kita menziarahi. Jadi kalau orang tak mengaji adab tuan-tuan, benda-benda macam ni dia tak faham. Kadang-kadang dia pergi raya main redah je gitu, semua dia tak jaga. Akhirnya apa? Bukan ziarah, tapi balik itu membawa kepada buruk sangka, balik itu membawa perkara yang tidak menenangkan hati tuan rumah, banyak menyakitkan hati orang lain dan sebagainya. Maka ini perkara-perkara yang perlu kita jaga. Dan saya juga ingin memberitahu tuan-tuan, kita kongsikan contoh dengan anak-anak kita. Sebab budaya orang Melayu ni, ada orang Melayu ni kan, benda yang baik kita teruskan, benda yang kurang elok tu kita perbaiki. Contoh tentang duit raya, adab dalam ziarah. Anak-anak perlu dididik. Duit raya itu bukan matlamat. Perlu dididik. Kadang-kadang kalau kita pergi rumah orang, anak-anak kita kan, depan rumah orang tu dia buka duit raya tuan-tuan. Siap RM1 je kan. Habis tuan-tuan, Allahu Akbar kan. Jadi benda-benda macam ni kita kena didiklah anak kita. Ataupun kadang-kadang anak-anak kita bawa pergi rumah orang tua-tua kan, anak kita nak balik salam kan. Bila kalau orang tua tu tak bagi duit raya, tak ada duit raya ke? Kan ada tuan-tuan. Sepatutnya ni benda-benda yang perlu kita didik, perlu kita perbaiki. Contoh, kalau kita ziarah rumah nenek-nenek saudara, orang tua tuan-tuan dah uzur, kita ajar anak kita pula bagi duit raya dekat dia, suruh dia bagi kat nenek. Ni adab bersedekah, adab meraihkan. Kita kena faham kan? Kita kena faham benda-benda macam ni dan kita mendidik anak-anak kita. Bukan hari raya dia kanak-kanak dia semua nak dapat duit, tapi kita ajar dia bersedekah juga. Dia dapat, dia berikan kepada orang yang lebih tua, mungkin orang yang dah uzur, orang yang miskin, orang yang fakir. Didik supaya budaya dan adat ini nampak baik, nampak elok, nampak cantik. Ini perkara-perkara yang perlu kita tacap, kita perelokkan. Bukan kita terus hindar, tidak. Sebab saya lihat budaya Melayu ni benda yang sangat baik. Budaya-budaya ini budaya-budaya yang perlu kita teruskan. Adat-adat yang perlu kita teruskan. Ni ziarah menziarah ini. Jadi perkara-perkara ini tuan-tuan, dalam kita nanti waktu hari raya nak menziarah ini, teruskan, laksanakan perkara ini. Cuma saya sebut tadi benda-benda teknikal, benda-benda yang perlu kita perbaiki. Bukan kita membuang adat-adat orang Melayu ni kan. Termasuk juga tuan-tuan,
dalam isu-isu yang terkini orang bahas tentang ziarah, orang tanya, Ustaz, kalau kita ziarah hari raya ni, boleh ke ziarah orang mati? Ziarah orang mati tu ziarah kubur lah maksudnya, kan? Patutnya kita ziarah orang hidup, ni pergi ziarah orang mati, ziarah kubur, kan? Pun bahas juga, kan? Pening kepala, kan? Orang letak video-video, kan? Video Ustaz Muhadin, lepas tu letaklah video siapa lagi tuan-tuan, yang ni kata haram, yang ni kata harus, yang ni kata mustahab, yang ni kata syirik, yang ni kata bid'ah, yang ni kata boleh. Ini semua perkara-perkara yang ulama-ulama dulu dah bahas, mengkhususkan, macam saya sebut tadi, kembali kepada mengkhususkan hari raya dengan ziarah kubur. Boleh ke tak boleh? Tak ada masalah. Kita mengkhususkan raya dengan ziarah kubur, apa hukumnya? Harus. Tak ada masalah. Nabi sendiri mengkhususkan hari-hari tertentu untuk ziarah. Ada hari-hari tertentu Nabi ziarah Quba, ada hari-hari tertentu Nabi ziarah Uhud, ada hari-hari tertentu Nabi ziarah ke tanah perkuburan Baqi'. Ada hari-hari tertentu. Kita pula meletakkan hari yang tertentu untuk ziarah kubur. Salah ke? Tak salah. Ada orang kata, ialah hari raya untuk bergembira, kenapa nak pergi ziarah kubur pula? Apa matlamat kita ziarah kubur? Kan? Nabi sendiri sebut, tuan-tuan, dulu aku pernah melarang kamu untuk ziarah kubur, kini ziarahlah, kerana ziarah kubur itu boleh mendekatkan diri kamu kepada Allah. Kita ziarah kubur untuk apa? Dekatkan diri kita kepada Allah, tu je. Syukur ya Allah, Ramadan kali ni aku dapat habis, kan? Dapat puasa. Jadi kita ziarah kubur, lihat orang yang telah meninggalkan kita, dia pergi, kan? Mungkin tahun depan kita tak sempat ziarah, tak sempat untuk beramal dengan Ramadan, kita pun akan mati. Mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tak ada masalah. Itu semua hukum-hukum keharusan. Orang kata tak boleh Ustaz, hari raya tu matlamatnya gembira, kita ziarah kubur tu sedih. Siapa kata orang ziarah kubur hari ni sedih? Orang ziarah kubur siap berselfie lagi. Mana sedih, tuan-tuan? Kita ziarah kubur itu, kalau menitiskan air mata pun ketika ziarah kubur, adakah itu air mata sedih? Tak. Tuan-tuan, air mata itu bukan melambangkan kesedihan. Kita tidak boleh menghukum secara umum. Dia kata, sedih, kenapa sedih? Tengok, pergi kubur menangis. Adakah menangis itu tanda kesedihan? Tidak. Berapa ramai orang boleh menitiskan air mata kerana kegembiraan? Gembira, tuan-tuan, tak semestinya sedih, kan? Jadi kita pergi ziarah kubur itu, kita bergembira dengan Ramadan yang telah kita lalui, kan? Lepas tu kita datang, kita ziarah, kita dapat mendoakan. Sepanjang Ramadan kita dapat mendoakan. Jadi tak ada masalah, kan? Perkara-perkara ini ulama-ulama kita dah bahas panjang lebar, sebab dia dinaungi oleh dalil-dalil yang bersifat umum yang boleh kita amalkan. Maka kita buatlah. Nak ziarah ke, nak baca Yasin atas kubur ke, nak mendoakan dan sebagainya, silalah. Sedangkan adat ini adat yang baik. Kenapa adat yang baik? Sebab kita ziarah kubur ni pun, tuan-tuan, setahun sekali je. Setahun sekali je. Itu pun nak jadikan isu, maka tak wajar lah. Tak wajar. Sebab itu kita kena ingat, hukum Islam tadi bukan semata-mata melihat kepada nas, kan? Sedangkan Nabi pun tak pernah larang untuk kita ziarah kubur pada 1 Syawal. Tak ada larangan. Tak ada nas yang melarang. Bila tak ada nas yang melarang dan tidak ada nas yang menyuruh, maka benda tu kekal harus, lagi mana dia dinaungi dengan syarat-syarat, tuan-tuan, dengan kaedah-kaedah yang tertentu, dengan tata cara yang tertentu, maka benda itu menjadikan perkara itu boleh jadi harus. Jadi ini di antara perkara-perkara yang ingin saya kongsikan pada pagi ini tentang adab-adab ziarah. Jadi moga-moga, saya harap tuan-tuan, dalam kita meraihkan Aidilfitri ini nanti, kan, sehari 2 hari saja lagi, tuan-tuan, kita mempelajari juga adab-adab ini. Jangan sampai, kan, kita tidak menjaga adab, sebab Islam ini kaya dengan adab, kan? Apa pun semua ada adab. Duduk dalam tandas pun ada adab tandas tak? Ada. Kalau sekecil-kecil bilik tu nak buang air tempat kotor tu pun ada adabnya. Islam ni kaya dengan adab. Jadi kita kena belajar adab. Adab ziarah,
adab duduk rumah orang, adab nak berbual, adab nak berbicara, adab nak makan, adab nak minum. Supaya apa? Nampak cantik. Sebab ini benda-benda yang kita kan tak pelajari adab. Adab nak bercakap, adab menghormati orang tua, adab bersalaman. Dan adab-adab ini dia ikut budaya setempat kadang-kadang. Dan selagi mana budaya setempat itu tidak menyalahi, maka boleh teruskan. Sebab kalau ikut adat orang Arab lain, adat orang Arab lain, adat orang Melayu lain. Selagi mana adat-adat ini tidak menyalahi hukum syarak, maka boleh teruskan, kerana adat itu juga boleh menjadi satu hukum yang baik bagi masyarakat setempat. Ini perkara-perkara yang perlu kita pelajari, yang perlu kita dalami, supaya Aidilfitri yang kita sambut dengan ibadat ziarah menziarahi, kunjung mengunjung, meraihkan tetamu, meraihkan jiran tetangga, nampak cantik, nampak elok, nampak baik, dan kita dapat berlapang dada dengan kebaikan-kebaikan yang ada, tuan-tuan. Dan akhirnya, tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, kan, malam ni malam yang ke-29, malam yang terakhir daripada malam-malam ganjil bulan Ramadan. Kan, teruskan beribadat. Soal Lailatul Qadar tu kita tinggalkan tepi. Walaupun Lailatul Qadar itu kita nak cari, kita tinggalkan tepi. Kenapa saya katakan? Sebab Lailatul Qadar itu satu anugerah, memang kita kena cari. Tetapi yang lebih besar itu ialah bagaimana kita nak ending Ramadan kita ni. Jangan sampai malam 29, besok dah malam 30, malam 30 tak ada apa-apa dah. Ataupun orang kata malam 30 malam genap. Tak. Lailatul Qadar anugerah, satu daripada anugerah-anugerah Allah daripada bulan Ramadan. Tetapi bagi kita, orang yang benar-benar nak mencari takwa, dia bukan mencari Lailatul Qadar semata-mata, tetapi dia akan fikir bagaimana dia nak mengakhiri ibadat 30 Ramadan tu nanti. Macam mana nak jadikan Ramadan yang terakhir ini Ramadan yang benar-benar mendapat keampunan daripada Allah, yang mendapat kerahmatan daripada Allah, yang mendapat kebebasan daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita nak cari. Jadi dalam waktu-waktu yang berbaki, sehari, 2 hari, jangan sampai kita dilalaikan dengan perkara-perkara duniawi ataupun persiapan raya yang terlalu berlebih-lebihan. Saya tak kata tak boleh, tetapi saya kata jangan sampai persiapan-persiapan Hari Raya Aidilfitri yang kita nak buat terlalu berlebih-lebihan, meninggalkan ibadat baki 2 hari dalam bulan Ramadan. Antaranya apa? Kita sibuk berlebih-lebihan dalam mencari barang nak raya, kan, dengan isterinya, dengan suaminya, dengan anaknya dan sebagainya. Sibuk berlebih-lebihan dalam mencari persiapan Hari Raya. Kita tinggal solat 5 waktu. Kita tinggal solat berjemaah, rugi. Kita berpenat-penat di siang hari sampai kita lupa untuk masa kita di malam hari. Kalau kita sibuk sangat di siang hari dengan persiapan Hari Raya, malam nak tarawih larat lagi ke? Kadang-kadang tak larat. Sedangkan di akhir-akhir Ramadan, itu ibadat yang perlu kita pulut. Banyakkan lagi solat, sebab nak ending yang terbaik, husnul khatimah, tuan-tuan. Jadi kalau kita dah sibuk siang hari dengan perkara-perkara yang terlalu banyak sangat, nanti semayang tarawih pun tak larat, nak qiyam pun dah tak larat. Sepatutnya itu yang kita utamakan. Jadi buatlah, nak buat persiapan Hari Raya ke, nak buat apa ke tuan-tuan, nak masak ke, nak beli, nak shopping lagi, nak touch up rumah ke apa ke, silakan. Tapi ingat, tetamu yang kita raikan ini belum berakhir, belum lagi nak meninggalkan kita, tuan-tuan. Ada baki-baki lagi, dan sepatutnya kita rasa sedih untuk meninggalkan dia. Sedih untuk meninggalkan. Jadi kita teruskan ibadat, baca Qurannya jangan tinggal, zikirnya jangan tinggal, solat berjemaahnya jangan tinggal, qiyamnya jangan tinggal, tarawihnya jangan tinggal, witirnya jangan tinggal. Jangan tinggal amal-amal baik ni, tuan-tuan. Sahurnya jangan tinggal. Walaupun dah bulan dah biasa dah, ditinggalkan sahur, jangan. Sebab sahur pun masih ada keberkatan, buka pun masih ada keberkatan, doa pun masih banyak lagi yang perlu kita ambil ruang dan peluang. Jadi inilah tuan-tuan,
perkara sedikit sebagai khulasah ataupun penutup bagi kuliah subuh saya pada pagi ini. Moga-moga dapat tuan-tuan ambil manfaat daripada apa yang saya katakan tadi. Walaupun saya tidak membincangkan, saya tidak perlu membincangkan hukum dan dalil ziarah tadi secara detail, tapi cukup kita menggunakan hukum akal dan hukum adat itu, dan kita perelokkan dengan dalil-dalil yang bersifat umum yang Nabi sebut lebih banyak, untuk kita meneruskan adat dan budaya yang baik-baik. InsyaAllah perkara-perkara itu semuanya ada keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan beroleh pahala insya-Allah. Yang baik datangnya pada Allah, yang buruk di atas kelemahan dan kekurangan saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا وتركنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وحرم ويا رب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.